Ya, sekarang ni kita terbang pergi ke airport Narita bersama dengan Chef de Mission kita, Datuk Seri Megat Syariman Zaharuddin yang berada di sana. Assalamualaikum, Datuk Seri. Selamat pagi, Datuk Seri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Arigatou gozaimashita. Arigato. Patut, arigato lah. Datuk, macam mana keadaan di sana? Cuaca di Tokyo sekarang macam mana? Saya ingin satu follower, terima kasih lah for you all jemput saya Kopitiam, sebabkan saya di Jepun ni, saya minta nak berbahasa Jepun. Cakap boleh tak? Boleh. Bahasa Jepun boleh kan? Silakan Tok. Tak adalah. Alah, baru nak tunggu. Cuaca di sini. Allah, tak ada. Okey, cuaca dekat Tokyo dia panas dan kering. Kalau dah you always say dry, it's hot and dry. Tapi kalau di back KL is basically it's very humid. So kita ada rasa berpeluh sikit, berlengar sikit. Tapi di sini memang panas, kering dan berangin. So I think untuk atlet acclimatization tu senang lah. So we have advantage lah, insyaAllah. So it's not a big factor untuk kita rasa kekok ke tidak. So untuk saya pun dah pergi ke seluruh active village dan tengok. Semalam pun macam nak rasa hujan tapi tak hujan. But the wind was blowing very very strong dan I think insyaAllah lah weather is going to be good in the next 3 to 4 days lah. Maknanya tak ada masalah untuk atlet kita biasakan diri dengan cuaca dekat Jepun lah. Tak ada masalah. No problem. Alhamdulillah. Okey. Pergerakan atlet-atlet negara kita pula, Datuk. Kalau kita lihat dia ada satu perkampungan untuk atlet-atlet Sukan Paralimpik ni. Adakah mereka hanya boleh bergerak di dalam apa dia orang kata Paralympic Village tu? Yes, betul. Untuk semua atlet, macam contohnya lepas ni bila mereka keluar dari airport, mereka akan naik bas and then directly terus pergi kepada Paralympic Village di mana mereka akan duduk di dalam sana, mereka akan buat training semua dalam sana. So dia tak boleh keluar. Only for Athlete Village, venue, dan balik ke Athlete Village. So dalam Athlete Village tu kita ada international pavilion lah. Kita ada barber, ada gunting rambut, kita ada sport shop, kita ada money force, free. So these are the things that the athlete untuk one of the entertainment lah. Tapi dalam bilik tak ada TV. So dia cuma kena fokus lah. Kalau dia buka TV kan, dia nak tengok TV, dia tak nak pergi training kan. Betul. Tak nak pergi competition. So alhamdulillah memang pergerakan tu bebas dalam Athlete Village. Itu pasal kita nak mereka berjumpa dengan atlet lain. So dia boleh communicate, boleh tukar some exchange notes. Sebab dia tak ada kejohanan banyak. So mungkin dia jumpa pesaing dia. Mungkin you engage lah, because dah jadi macam saya selalu cakap lah interview yang lepas dengan TV3 semua. Everybody is going to be an equal playing field. So semua akan bertanding dengan level yang sama. Maknanya dengan tak ada siapa kata so there's no reason for them to say this is better, that guy is better than me. Tak ada. So maknanya it's all dah sama rata. Itu yang insyaAllah lah kita fokuskan kepada mereka. Ya, baik. Untuk menang kalau boleh lah. Alright. Kalau kita lihat sekarang ni ada video pergerakan atlet kita semasa nak flight pergi ke Jepun, nak pergi ke Tokyo untuk Sukan Paralimpik ni. Jadi macam mana atlet-atlet negara kita sekarang ini, Datuk Seri? Bila akan mulanya jadual perlawanan mereka? Bila akan start game yang pertama? Datuk? Game yang pertama, Datuk, bila? Game yang pertama adalah pada daripada 25 hari bulan lah. 25 bulan? Game pertama 25 Ogos. You will have para renang. Lepas tu you juga ada para pingpong. So dalam satu hari tu ada 2 game yang akan dijalankan dengan serentak waktu yang sama. So hari Rabu ni lah 25 Ogos. Pada pukul 9 pagi akan mula para swimming dan masa sama juga 9 pagi para pingpong yang akan bermula. So katakanlah insyaAllah para swimming kita dapat layak ke final hari yang sama juga pada pukul 5 petang kita akan ke stadium renang kembali kalau dia layak ke final. Muhammad Nur Saiful Zulkifli qualify on that day, same day kita boleh tengok di final. Itu yang kami nak pastikan dia duduk dalam kolam tu jangan keluar. Renang sampai petang. Sampai petang, lepas tu dapat pingat terus. Dapat pingat terus tu. Tapi Haziq sebut tentang pingat. Dia terjun.
Mungkin kita boleh tanya Datuk Sri. Sorry, continue. Ya, boleh Tok. Okey, kita boleh tanya Datuk Sri sebab tadi Pasal pingat. Haziq ada mention pasal pingat. Jadi mungkin Datuk Sri boleh kongsikan bersama kami atlet yang disasarkan untuk mengutip pingat emas buat Malaysia. Ya, kita cakap pelan-pelan lah. Tak nak bagi pressure dekat atlet kita. Betul. Dia sasaran tu macam diumumkan oleh mantan Timbalan Menteri tu 3 emas lah. Tapi akan datang dari 5 acara insya-Allah, 5 atlet. Antaranya. So we have Rizwan Fuzi, antaranya Rizwan Fuzi, lepas tu Ziyad and then Latif Romli. And then we also have Boni Puniau dengan Cik Olehau. We also have Suraj lah. Kita tak nak cakap banyak. Cuma kita nak kejutan dibuat insya-Allah. Tapi to maintain 3 itu adalah sasaran yang ditetapkan lah untuk para ni. Tapi yang kalau boleh kita expect our first goal insya-Allah on the 31st of August ni, hari merdeka kita. Tunggulah, doalah, harap rakyat Malaysia doakan kita dapat emas pertama kita pada 31 Ogos tu. Itulah salah satu tarikh yang kita pilih. Yes. Okey, kalau kita tengok yang berusaha, yang bertungkus lumus bukan setakat atlet, jurulatih, pegawai bertugas kan, yang juga merupakan wira tak didendang kan, unsung hero lah. So kita nak Datuk bagi ucapan lah kepada mereka, Datuk kan, sebagai chef de mission. Apa yang Datuk nak perkatakan kepada mereka-mereka jurulatih, pegawai bertugas, kepada atlet-atlet dan semua yang terlibat dengan Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang baru nak bermula ni, Tok? Saya punya ucapan kepada UC Unsung Heroes lah, kepada pihak MSN, jurulatih, MPM dan juga ISN. Ucapan saya very simple. I think we all win as a team, we go as a team, we take all these challenges as a team. Dan saya rasa semua orang bagi equal punya effort. Dan I believe now kita tunggu supaya kita dapat result ni, dan kita akan bekerja keras sehingga kita capai kita punya target dan medal. So I think kita still belum lagi habis kita punya, we not even started yet, belum mula lagi kita punya perjuangan. So I think kita dah dalam sehari dua ni pun tak boleh tidur malam. So we are still focusing, looking at data. Dan saya punya ucapan kepada dia that whatever that you have done, apa yang telah dibuat, apa telah kita kerja keras, whatever the outcome, we take it together. We win together, we go together. Whatever it is, semua bersama. Itu yang saya nak. They need to know that kita tidak tinggalkan each other. So whatever result pun is all our effort dengan atlet, dengan semua yang unsung heroes yang saya masukkan tadi. Inilah kata-kata saya yang sesuai untuk keadaan sekarang ni, insya-Allah. Betul. Sebab pandemik ni kan, Datuk kan, kita tahu banyak benda yang tersekat, banyak benda yang memang kita tak boleh nak buat. Tapi nasib baiklah Sukan Olimpik dan Paralimpik masih boleh diteruskan. Kalau tak, memang tak ada kejohanan yang dapat disertai oleh atlet-atlet negara kita. Betul tak, Datuk? Betul, saya setuju. Dan pertandingan pun terhad. Itu yang saya maklumkan tadi. The pressure is on every athlete yang datang compete di Paralimpik Tokyo. Daripada saringan pertama hinggalah ke final, everybody has the same pressure. So tidak ada rasa macam dia dah menang kat sana, menang open sana, open sana. So dia punya penilaian adalah sama. So they have to prove it. Itu yang kita bagi dekat cabaran kepada mereka. Mereka yang harus tunjukkan kebolehan mereka. So there should be no complaint. So kita ni tegas, strict, tapi kita masih lagi pastikan mereka fokus. Kalau tadi Datuk Seri dah bagi ucapan kepada unsung hero kita, jurulatih. Apakah pesanan pula Datuk Seri kepada rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan Borak Kopitiam sekarang ni? Datuk Seri. Saya first of all saya nak minta semua rakyat Malaysia satu, kita bersama doakan atlet kita untuk berjaya dan membawa pulang pingat emas kalau boleh balik ke negara. Yang paling penting saya mohon daripada rakyat Malaysia sekarang adalah let us be unity, let us be united. Kita bersama, kita tekadkan perpaduan ini melalui sukan, dan kita letakkan segala perbezaan pandangan politik ke pandangan we focus on our athlete, we focus on our country, nak naikkan nama negara kita, nak mengharumkan nama negara kita. So inilah salah satu faktor untuk kita semua rakyat Malaysia bersama get together and make sure that we achieve this target. And I hope everyone back home wish us good luck
and pray hard for us. Itu yang saya nak lah. InsyaAllah. Okey Datuk, dah sudah semestinya akan ada imbuhan untuk atlet kita yang akan dapat emas ataupun pingat untuk Sukan Paralimpik. Ada Datuk? Ada imbuhan tambahan sebenarnya ada. Untuk macam emas tu 1 juta pihak kerajaan akan bagi dan kita juga ada buat tambahan tambahan wang untuk atlet Paralimpik. Itulah dia punya insentif tambahan supaya mereka bekerja keras dan pastikan mereka menang. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya semangat. Fiona semangat, semua rakyat Malaysia sekarang sedang bersemangat. Diharapkan agar Datuk dapat sampaikan salam kami semua kepada semua atlet dekat sana, Datuk. Janji, saya akan sampaikan janji. Saya akan maklumkan kepada mereka pada hari Isnin 23 pagi, 7 pagi saya akan maklumkan you punya salam dari both of you and also from TV3. Don't worry, I will get that. I will make sure that happen. InsyaAllah Datuk, boleh tak Datuk akan terus keep in touch dengan kami untuk kita dapatkan update terkini setiap masa bersama di Tokyo, boleh Datuk? Boleh, no problem. You let me know. Call anytime. Okey Datuk. Anything for you all. Tak ada masalah. Datuk Seri Megat, ex Borak Kopitiam. Kita bergabung. Tapi satu je lah saya rasa tak dapat rasa kopitiam. Kopi dia ke kopi cam. Aduh Tok. Balik Malaysia nanti Tok. Kita siapkan kopi baik punya untuk Datuk. Air tangan Haziq. Okey, terima kasih. Thank you, brother. Okey Datuk. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum. Okey. Salam. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Oh, can you feel it? I can feel it already. Ya, betul. Semangat, the semangat untuk kita menyambut kehadiran Paralimpik Tokyo 2020. Sebenarnya kita tunggu atlet negara kita keluar daripada pelepasan tadi itu untuk kita nampaklah surrounding apa yang berlaku, tapi tak dapat sebab mereka masih lagi swab kat sana. Tadi Datuk Seri ada cakap ada atlet kontijen yang besar daripada Sepanyol yang datang ke pusat swab tu. So negara kita kedua. Malaysia kedua. So dia kena habiskan Spain dulu. Betul. Lepas tu baru Malaysia, lepas tu baru Vietnam. Okey, tak apalah. Kalau anda nak tengok, mungkin boleh tengok di social media mereka kejap lagi.